Okey, seterusnya kita akan tengok pada soalan. Okey, ada 3 soalan. Soalan bagi data tak terkumpul ada 2 dan data terkumpul ada 1. Okey, untuk soalan data terkumpul ada 2 taburan dengan yang dalam bentuk jadual. Okey, ni untuk taburan dulu. Okey, so sekarang dia bagi umur 8 pekerja. Okey, macam mana nak tengok mood dia? Soal tengok dalam punya data tu yang mana yang paling kerap berulang ataupun yang paling banyak disebut dalam punya data tu. So, tengok kat sini adalah sama dengan 53 sebab 53 ni disebut sebanyak 2 kali. Okey, lepas tu awak kira min. So, min awak macam mana nak kira? Awak tambah 53 tambah 32 tambah 61 tambah 7 tambah 39 tambah 44. So, awak tambah semua ni bahagi dengan berapa bilangan awak tu. So, dapat 44.75. Okay, so kita teruskan kepada median. Macam mana nak tengok median dia? So, awak tengok awak punya bilangan data adalah 8. So, 8 tu adalah genap kan? So, mula awak susun dulu data awak. Awak susun data awak dalam bentuk menaik. So, 27, 30, 39, 44 dan sampai habis ni. Lepas tu awak cari dulu N bahagi dengan 2. So, cari dulu data yang ke-8 bahagi dengan 2. So, dapat 4. So, data yang ke-4 kat sini. Okay, lepas cari pula data yang ke N bagi 2 tambah dengan 1. So, sama dengan 5. Cari data ke-4 dengan ke-5. Lepas tu awak akan dapat 44, 49. So, cari titik tengah 44, 49 ni dapatlah 46.5. Okay, seterusnya cari julat dia. So, macam nak cari julat? Awak cari nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil. Okay, silap tahu kat sini. Sepatutnya saya silap, so awak kena kira sendiri, awak kena buat sendiri. 61 tolak dengan 27. So, jawapan dia adalah 34. So, saya silap bukan 53. So, 61 tolak 27. Okey, variance pula. So, variance macam mana nak kira dia? Awak kena buat macam 53 tolak dengan min yang awak ada. So, min awak apa? Min awak adalah kat sini. Yang awak cari 44.7. So, tolak dengan min kuasa 2. Tambah pula 32 tolak dengan min tadi kuasa 2. Tambah dengan 61 tolak dengan min kuasa 2. Tambah dengan 27 tolak min kuasa 2. Tambah dengan 39 tolak min kuasa 2. Sampailah habis. Lepas tu awak dapat jumlah dia kan. So, belum dapat lagi variance. Macam nak cari variance, awak bahagi dengan jumlah data awak tadi. So, sama dengan 8 jumlah awak tu. Bila awak bahagi, awak dapatlah variance awak sama dengan 116.19. Okey, sekarang untuk sisihan piawai pula. Okey, macam mana nak cari sisihan piawai? Okey, sisihan piawai awak just punca kuasa je jawapan variance awak tadi tu sama dengan 10.78. So, dapatlah jawapan awak. Okey, teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan B, berikut ada taburan markah peperiksaan bagi 20 orang pelajar. So, dalam ni awak ada markah, lepas tu ada kekerapan. Okey, macam mana nak cari mod dia? Awak tengok dalam kekerapan yang mana paling kerap berulang, yang mana paling tinggi kekerapan dia. So, 7 adalah paling tinggi kan? So, markah apa yang paling tinggi? 85. So, kat sini min awak adalah, so awak dapat mod awak adalah sama dengan 85. Okey, so kita teruskan dengan min. So, min macam nak kira untuk data terkumpul menggunakan jadual kekerapan ni? Ambil 65 darab dengan kekerapan awak tadi, tambah dengan 70 darab dengan 5, tambah dengan 85 darab dengan 7, tambah dengan 95 darab dengan 5, bahagi dengan jumlah data awak tadi tu. Jumlah awak adalah sama dengan 20. So, awak dapat min dia adalah 63.25. So, kat sini macam mana nak cari median? So, median awak kena tengok dulu berapa jumlah data awak. 20 kan? So, dalam genap kan? So, macam mana nak cari data yang genap? Mula-mula awak kena cari N bagi 2 dulu. So, awak dapat kat sini N bagi 2 awak sama dengan 10. N bagi 2 tambah 1 adalah sama dengan 11. So, awak cari data yang 10 dengan ke 11 tu, awak cari dia punya midpoint. So, awak dapat 10.5. So, awak tengok dalam kekerapan longgokan tu mana ada data 10.5 awak. So, awak tengok 3 dalam kekerapan longgokan ni adalah ada bilangan 1, 2, 3. Lepas yang seterusnya kan 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang pada markah yang 85 ni, dia bermula 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. So, dah pastilah kat sini kekerapan longgokan ni adalah kekerapan longgokan yang 15 sampai 15 ni pada markah 85 ni adalah data median dia.
So median awak adalah 85. Okey, teruskan dengan nak cari julat, variance dan sisihan piawai. Okey, macam mana nak cari julat? Mula ambil 95 tolak dengan 65 sebab 95 ni yang paling kecil, yang paling besar tolak dengan yang paling kecil. So dapat 30. So settle untuk julat tu. Julat ni simple je untuk yang dah tak terkumpul. Lepas tu sekarang nak cari variance. Mula awak kena guna formula mu X tolak dengan mu. Okey, mu ni adalah awak punya mean tadi. So awak dah dapat mean awak kat sini tadi. X tu adalah markah, setiap markah ni. So 65 tolak dengan 63.25 mean tadi sama dengan 1.75. So 70 tolak dengan mean, 85 tolak dengan mean, 95 tolak dengan mean. So awak dapat kat sini. So sekarang untuk seterusnya awak kena kuasa duakan yang awak dapat kat sini 1.75, 6.75, 1.75, 1.75 ni. So awak dapatlah lepas awak kuasa duakan dia orang. So awak dapat kat sini. Lepas tu awak kena darabkan yang awak kuasa 2 ni dengan frekuensi awak. F tu adalah frekuensi. So 3.06 darab dengan 3, 45.56 darab dengan 5, 473.07 darab dengan 7, 1008.06 darab dengan 5. So awak dapatlah berapa step ni. So awak dah dapat kat sini, awak kira jumlah dia. So jumlah dia adalah 85.89.08. So ni adalah jumlah yang atas ni sahaja. So awak kena bahagi dengan 20 bagi, sebab awak punya data tu ada 20 kan jumlah tu. Lepas tu awak bahagi, awak dapatlah awak punya variance sama dengan ni. So macam mana nak cari sisihan piawai? Sisihan piawai awak punca kuasakan awak punya data sahaja, awak punya variance tadi tu. So awak dapat 20.72. So kita teruskan dengan soalan 1C. Sorry, sekejap Okey. Untuk jadual untuk soalan C1C, jadual menunjukkan umur kekerapan. Jadual kekerapan menunjukkan umur pekerja di sebuah restoran makanan. So boleh tengok kat sini adalah dalam bentuk selang kelas. So sebab dia data terkumpul jadual kekerapan kan. Okey, mula cari mode kelas dia. So nak tengok macam mana mode kelas dia. So just cari pada kekerapan tu yang mana paling banyak. So kat sini ada 7. Dia punya mode kelas yang paling banyak ada 25 hingga 29. So mode kelas awak 25 hingga 29. Okey, sekarang nak cari mean. Okey, macam mana nak cari mean? Awak kena cari titik tengah bagi setiap selang kelas awak dulu. So macam mana cari titik tengah? Awak ambil 20 tambah 24, so dapat 22. 25 tambah 29 dapat bahagi dengan 2 dapat 22. Lepas tu 25 tolak dengan 29 bahagi dengan 2 dapat 7. 30 tambah 34 bahagi dengan 2 dapat 32 dan seterusnya. So untuk titik tengah ni awak kena darab dengan kekerapan. Macam yang kita buat dalam soalan 1B tadi tu. Darab dengan kekerapan tambah, darab dengan kekerapan tambah, darab dengan kekerapan tambah, darab dengan kekerapan tambah, bahagi dengan jumlah data awak. So jumlah data awak berapa? Awak kira pada kekerapan awak ni. Boleh tengok kat sini ada 19. So bahagi dengan 19 dapat 29.79. Okay, sekarang teruskan dengan kelas median. Okay, sebelum okay, macam mana sebelum buat kelas median tu awak mula awak kena cari macam mana nak cari median. Mula awak kena cari kelas median dulu. So macam mana nak cari kelas median? Awak kena buat kekerapan longgokan. Lepas buat kekerapan longgokan, awak tengok kekerapan yang ke berapa kelas median dia tu. So macam mana nak cari kekerapan yang ke berapa? Awak guna formula tadi. So disebabkan yang ni adalah dia punya data ganjil, so kita kena guna formula data n tambah 1 bahagi dengan 2. So awak dapat 10. So awak tengok kat mana yang data kekerapan 10 ni duduk. So awak boleh tengok kat sini. Pada kekerapan longgokan yang pertama ni kan nombor 1, 2, 3. So yang seterusnya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seterusnya 11, 12, 13, 14, 15. Yang ni 16, 17, 18, 19. So awak boleh tengok kat sini kekerapan yang longgokan pada kelas 25 hingga 29 ni ada kekerapan yang ke-10. So kelas median awak adalah 25 hingga 29. So take note ni adalah kelas median awak 25 hingga 29 ni. So sekarang ni tak siap lagi. Formula untuk kira median ada. So untuk data terkumpul ada formula untuk kira median dia tersendiri. Okey, macam mana nak kira median? M bahagi sama dengan B iaitu sempadan bawah bagi kelas median awak. So boleh tengok kat sini ada 24 dengan 25. Antara kat sini ada sempadan bawah bagi median kelas awak.
So 24.5 tu adalah sempadan bawah tambah dengan 5. 5 ni adalah saiz selang kelas awak. Buka kurungan 19/2. Sebab 19 ni adalah N, masuk je dalam formula tu. N tu 19 tolak dengan 3 ni adalah kekerapan longgokan bagi kelas median awak sebelum ni. So kat sini. Okey, lepas tu awak akan bagi dengan 7 ni adalah FM. FM tu kekerapan bagi kelas median awak. So awak kira masuk kalkulator dapat median awak macam ini. Okey, kita teruskan dengan nak kira julat, nak kira variance dengan sisian piawai. So nak kira julat, awak kena ambil sempadan atas bagi kelas yang terakhir tolak dengan sempadan bawah bagi kelas yang terawal. So kat sini boleh tengok 49.5, yang seterusnya 19.5. Okey, so akan dapat 30. So sekarang teruskan dengan variance. Okey, macam mana cari variance? Okey, ni saya silap tak letak F kat depan ni formula dia. Okey. Okey, bermula awak cari, kan tadi awak ada cari bermula kena cari titik tengah kan. So awak dah ada titik tengah tadi. So titik tengah ni awak kena tolak dengan min. So min awak dah dapat kat sini 29.79. So 22 ni tolak dengan min, 27 tolak dengan min, 32 tolak dengan min, 37 tolak dengan min. So awak dapat yang kat sini. So yang kat sini setiap nilai dia tu awak kena kuasa 2. Kuasa 2. So awak dapat dah kat sini. Lepas awak dapat kat sini tu, awak kena darab dengan kekerapan awak, frekuensi F tu awak punya kekerapan ni. So 60.68 darab dengan 3, 7.78 darab dengan 3, 4.88 darab dengan 3, 51.98 darab dengan 4. So awak dapatlah berapa jumlah-jumlah kat sini. So awak kira hasil bagi keempat-empat ni semua. So awak dapat 468.82. So 468.82 ni awak bahagi dengan 19. Sebabnya bagi jumlah data awak tadi tu sama dengan 20. Bila awak bahagi guna kalkulator, awak akan dapat 24.67. So awak dah dapat kat situ. Sekarang ni settle untuk variance. Sekarang kita kena teruskan dengan sisihan piawai. So sisihan piawai awak kena punca kuasa sahaja awak punya variance tadi tu. So awak dah dapat lah awak punya punca kuasa bagi sisihan piawai. Awak akan dapat lah berapa sisihan piawai awak. So kat sini dapat 4.97. Okey. Sekarang saya teruskan dengan jenis rajah carta plot. So ni nak tunjuk je bila awak buat data apa-apa, macam awak nak kira frekuensi ke, awak nak tunjuk awak punya kekerapan peratusan kekerapan awak ke. So awak boleh guna rajah-rajah, carta graf dengan plot graf. So apa tugas dia orang? Awak boleh menterjemahkan awak punya data tu dalam bentuk grafik supaya awak senang nak baca. Bila awak tengok dalam jadual je kan, kalau tengok kat sini dia pening lah benda ni, kita tak nampak dia menaik ke menurun ke, elok ke tak kan. Kalau untuk bila ada rajah, carta, graf dan plot ni, dia senang sikit untuk kita faham. So kita ada plot titik, so, kita ada carta bar yang ni biasa kita guna, carta pie pun kita biasa guna juga, graf garis pun kita pun dah pernah guna. Frekuensi punya ni adalah poligon, dalam bentuk poligon bar. Lepas tu yang ni adalah poligon kekerapan dalam bentuk yang ni kita panggil histogram, yang ni kita panggil graf poligon lah. Okey, setakat tu sahaja untuk video kali ni, untuk pembelajaran hari ni. Kalau ada apa-apa soalan boleh rujuk dan tolong jawab soalan yang saya sediakan untuk bukti kehadiran awak. Okey, sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.